Malaga, satu daripada bandar popular Spanyol, menjadi persinggahan ekspedisi jejak Rasul seterusnya. Sejarah penubuhan bandar ini turut menjangkau ribuan tahun. Malaga diasaskan pada zaman Phoenician. Kemudian ia diperintah Empayar Rome, disusuli Kerajaan Byzantine. Kerajaan Malaga bertukar sekali lagi pada tahun 571 dengan penguasaan Empayar Visigoth. Pada tahun 711, armada Islam pimpinan Tariq bin Ziyad masuk ke bandar ini sekaligus mengisytihar Malaga sebagai wilayah Islam. Malaga terletak di bahagian selatan Spanyol yang dulunya dikenali sebagai Andalusia. Saya teringatkan tulisan Al-Malaki mengenai bandar ini. Beliau berkata, "Anda akan dapati Malaga sebuah bandar indah dengan suasana sekeliling yang bersih. Kedamaiannya pasti menenangkan jiwa." Turut menjadi tarikan ialah warisan Islam yang masih terpelihara di sekitar bandar Malaga. Paling ketara ialah kota ini yang terletak di puncak Bukit Gibralfaro. Kedudukan kota ini yang strategik sesuai untuk mengawasi keselamatan Malaga dan mempertahankan penduduknya daripada ancaman musuh. Kota pertahanan berusia lebih 900 tahun ini telah dibaik pulih bagi membolehkan pengunjung melihat dengan lebih dekat seni bina pertahanan dan ketenteraan era Islam. Kota pertahanan seperti ini wujud di kebanyakan bandar Spanyol. Walau dibina pada zaman berlainan, kubu-kubu ini mempunyai ciri-ciri hampir sama. Selain menara, kota pertahanan Islam atau kasbah dalam bahasa Arab turut memuatkan pejabat pemerintah dan logistik, berek tentera dan masjid kecil. Pemerintahan Islam di Malaga mampu bertahan selama 776 tahun. Setelah berperang selama lebih 3 bulan, kota ini akhirnya jatuh ke tangan Ferdinand III pada 18 Ogos 1487. Kedudukan Malaga yang strategik di pantai Mediterranean menjadikannya rebutan ramai. Dengan perpecahan Empayar Umayyah di Spanyol pada awal kurun ke-11, Malaga ditadbir kerajaan kecil Hamudiyah yang berkuasa dari tahun 1016 hingga 1058. Hamudiyah adalah keturunan Bani Idris dari Maghribi. Mulai tahun 1296, Malaga dikawal terus kerajaan Granada. Kedudukan Malaga di pantai Costa del Sol, kawasan pesisir Laut Mediterranean, menjadikannya bandar pelabuhan penting. Setengah pengkaji sejarah berpendapat nama Malaga berasal daripada perkataan Malaka yang bermaksud tempat berdagang dalam bahasa Punik atau pelabuhan dalam bahasa Greek. Ketika era kerajaan-kerajaan kecil yang muncul pada kurun ke-11, hubungan Malaga dengan Granada begitu akrab. Selain menjadi pintu masuk ke Granada, Malaga juga berfungsi sebagai pangkalan hubungan politik dan ekonomi yang penting. Malaga tidak mempunyai pilihan selain menggunakan jalan laut untuk menjalin hubungan diplomatik dengan negara Islam di Timur dan di Afrika Utara. Barangan kulit, minyak zaitun, gula, sutra dan tembikar diekspor menggunakan kapal. Malaga menjalin hubungan perdagangan sehingga ke Syria di Timur.
Dengan kejatuhan Granada, umat Islam yang semakin tertekan terpaksa melarikan diri ke kawasan pedalaman. Pada 1586, Malaga menjadi pangkalan untuk mengusir saki-baki umat Islam Spanyol ke Afrika Utara. Hari ini pelabuhan Malaga turut memberi perkhidmatan kepada bot-bot mewah dan feri yang berulang-alik ke pesisir Afrika Utara. Pelabuhan ini turut menjadi pintu masuk kepada warga Ceuta, Melilla, Gibraltar dan Morocco yang ke Malaga untuk menziarah kaum keluarga, bekerja sementara atau sekadar makan angin. Malaga bukan sekadar pelabuhan penting tetapi juga destinasi pelancongan popular. Al-Idrisi, ahli geografi Islam terkemuka yang melawat bandar ini pada kurun ke-12 menulis, Malaga sebuah bandar yang indah, manakala penduduknya ramai. Dalam arti kata lain, Malaga sebuah kota mengagumkan, penuh dengan peluang perniagaan dan kaya dengan sumber alam. Lapan kurun telah berlalu. Namun keindahan kota Malaga masih kekal seperti dulu. Kehijauan alam dan persekitaran yang bersih menerbitkan suasana damai, sesuai sekali untuk seisi keluarga beristirahat dan beriadah. Taman-taman seperti ini sentiasa menjadi tumpuan pelancong dan penduduk tempatan saban hari, terutama di musim cuti. Saya pernah terbaca puisi Andalus yang memuji-muji kota ini dengan kata-kata indah berbunga. Malaga tidak sahaja berjaya menonjolkan sastrawan, malah melahirkan sarjana di beberapa lapangan lain. Antara tokoh terkenal dari Malaga ialah Ibnu Baitar, sarjana perubatan yang dilahirkan pada kurun ke-13, dan pelukis masyhur Pablo Picasso pada tahun 1881. Tidak kira rakyat biasa atau orang berada, Malaga persinggahan menarik sepanjang masa. Tokoh pengembara kurun ke-14, Ibnu Battuta, pernah sampai di sini. Beliau bukan saja terkenal kerana rekod pengembaraan selama 29 tahun yang meliputi Timur Jauh. Ibnu Battuta juga disegani kerana pengamatan mendalam terhadap setiap lokasi yang dilawatinya. Ibnu Battuta menulis, Malaga, satu daripada bandar paling indah di Spanyol. Kelebihannya berbanding bandar-bandar lain ialah muka buminya yang hijau dan subur, serta kedudukannya di tepi laut. Aku pernah melihat buah anggur dijual dengan murah di pasar. Buah-buahan yang dihasilkan di sini seperti delima, tiada tandingannya di tempat-tempat lain. Buah badam pula diekspor ke pelosok timur dan barat. Satu lagi warisan seni bina Islam di Malaga ialah bangunan ini yang dipanggil Mercado de Atarazanas. Pada asalnya, bangunan ini limbungan membuat kapal. Ketika era Islam, kapal memainkan peranan penting. Ia digunakan untuk berdagang, juga untuk membawa jemaah haji ke Mekah. Di segi sejarah, bangsa Arab terutama dari selatan semenanjung Arab seperti Yaman dan Oman berpengetahuan luas di bidang pembuatan kapal dan pelayaran. Golongan inilah yang membantu membangunkan industri perkapalan. Menurut catatan, bangunan ini dibina pada zaman Muhammad ke-5 yang memerintah dari 1362 hingga 1391. Bangunan ini kini dijadikan pasar menjual barangan keperluan seharian. Bagaimanapun, seni bina asal era Islam seperti dinding luar dan pagar besi
masih dikekalkan. Juga lambang perisai yang tertera kalimah La ghaliba ilallah yang bermaksud tiada yang menang melainkan Allah. Gerbang ini juga tidak dirobohkan walaupun sebuah bangunan baru telah dibina di bahagian dalamnya. Sungai ini terletak berdekatan limbungan membuat kapal di Mercado di Atarazanas. Ketika kunjungan jejak Rasul, sungai ini kering kerana empangan yang dibina di hulu sungai ditutup bagi membolehkan pihak berkuasa tempatan melebarkan sungai dan memperbaiki jambatan. Pada kurun ke-14, umat Islam Malaga menggunakan sungai ini untuk memindahkan kapal-kapal yang siap dibina di Mercado di Atarazanas. Dari sini kapal-kapal tersebut ditunda hingga ke pelabuhan Malaga. Menurut catatan, Malaga hanya membuat kapal kecil kerana kerajaan Umayyah mempunyai limbungan besar di Almeria dan selatan Portugal. Tidak berapa jauh dari pelabuhan Malaga, ada satu lagi warisan Islam yang dibina pada kurun ke-11. Bangunan ini dipanggil Al-Kazaba. Al-Kazaba berasal daripada perkataan Arab kasbah yang bermaksud kota. Al-Kazaba satu lagi tarikan ke Malaga, terutama kepada pelancong yang berminat untuk melihat kesan sejarah era pemerintahan Islam. Untuk sampai ke puncak, pengunjung perlu berjalan kaki mendaki anak-anak tangga selama kira-kira setengah jam. Bukit-bukit yang menjadi tulang belakang bandar Malaga menjadi lokasi strategik untuk mendirikan kota-kota pertahanan. Kota ini pada asalnya dibina pada tahun 1064. Bagaimanapun saiz dan fungsi kota ini berubah setiap kali pemimpin bertukar. Badis Ibnu Hambus, pemimpin Bani Zirid dari Granada, kemudian menjadikan kota ini istananya. Pada kurun ke-14 pula, pemimpin Bani Nasriyah yang membina istana Alhambra di Granada turut membesarkan kota ini. Bangunan ini terus menjadi kediaman rasmi para pemimpin Islam dan kota untuk mempertahankan Malaga daripada ancaman musuh. Apabila Malaga tewas pada tahun 1487, kota ini dijadikan Istana Ferdinand III. Pada kurun ke-17 pula, ia menjadi milik Philip keempat. Kota ini ditinggalkan terbiar menjelang kurun ke-18. Bagaimanapun pada 1931, kota ini mula dibaik pulih lalu diisytiharkan warisan kebangsaan. Walaupun terdapat banyak warisan Islam di Malaga, setengahnya telah diubah untuk disesuaikan dengan keadaan semasa. Sebahagian gereja ini dikatakan dibina di atas tapak sebuah masjid. Mengikut catatan, bangunan ini mula dibina pada tahun 1528 dan siap sepenuhnya pada 1783. Majoriti penduduk Spanyol pada hari ini penganut Katolik. Agama Kristian mula bertapak di Spanyol dan semenanjung Iberia ketika pemerintahan Visigoth pada kurun ke-6. Kerajaan Visigoth pada mulanya menganut fahaman Ariani, tetapi
kemudian beralih ke Katolik. Walaupun Kristian agama rasmi Spanyol, pihak pemerintah sejak tahun 80-an memberi kebebasan kepada warga negaranya untuk menganut serta mempraktikkan agama yang disukai. Kerajaan Spanyol juga memberi kebenaran membina masjid dan pusat Islam di bandar-bandar Spanyol. Sikap toleransi beragama ini menyamai pendekatan pimpinan Islam ketika memerintah Spanyol dari kurun ke-8 hingga kurun ke-15. Sepanjang pemerintahan selama lebih 700 tahun itu, pemimpin Islam tidak pernah memaksa atau menekan penduduk tempatan supaya meninggalkan agama asal mereka. Mereka yang menukar agama berbuat demikian secara sukarela kerana tertarik dengan keindahan Islam. Golongan ahli zimmah, penduduk tempatan yang kekal dengan agama lama, dibenarkan tinggal di wilayah Islam dengan membayar jizyah untuk menanggung perbelanjaan pembangunan dan keselamatan negara. Satu lagi golongan musta'ribun, penduduk bukan Islam yang tertarik kepada budaya Arab dan tamadun Islam. Pada tahun 854, Alvar, seorang sarjana tempatan, menulis untuk melahirkan kebimbangan beliau terhadap golongan ini. Katanya, pemuda kita fasih berbahasa Arab, segak berpakaian, bersopan santun dan terpelajar. Mereka asyik berbincang mengenai buku-buku Islam dan mereka memuji-muji dengan bahasa indah sehingga kitab-kitab itu menjadi terkenal. Mereka langsung tidak tahu mengenai sastra mereka. Sayang mereka jahil tentang undang-undang dan bahasa mereka sendiri. Hari ini Malaga pesat membangun. Hotel dan pangsapuri di kawasan pesisir pantai tumbuh bagaikan cendawan selepas hujan. Malaga antara destinasi pelancongan popular terutama pada musim panas. Tinggalan sejarah seperti bangunan-bangunan lama terus dipelihara. Seni bina ini bukan sekadar tarikan pelancong, malah yang lebih penting sebagai perakam sejarah jatuh bangun Malaga sejak berkurun lamanya. Persinggahan saya di Malaga telah sampai ke penghujung. Saya puas kerana dapat melihat sendiri warisan Islam di kota ini yang terlalu berharga, tidak dapat dinilai dengan wang dan harta. Sudah menjadi hukum alam yang hidup akan mati. Ciptaan manusia seperti bangunan, istana dan kota mungkin mampu berdiri buat seketika waktu untuk menyampai khabar manusia terdahulu supaya dimanfaat generasi mendatang. Pembangunan harus mengikut keperluan, tidak keterlaluan mengikut perasaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 128 hingga 129, mafhumnya, apakah kamu mendirikan pada tiap-tiap tanah tinggi bangunan untuk bermewah-mewah atau memperlihatkan kekayaan, dan kamu membuang benting-benting dengan maksud supaya kamu kekal di dunia? Yang pasti kekal hanyalah Allah Subhanahu wa taala, Maha Pencipta, Tuhan semesta alam.